okey. Kita pasang so besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, seterusnya tuan pengurusi surau, ashabul fadilah, tuan imam, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan pada malam yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita berhimpun, kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Surau ni disebut sebagai musalla, tempat kita semayang, dan dia juga dikenali sebagai rumah Allah lah, tempat kita semayang, sebab dia disebut sebagai masajid ataupun tempat-tempat bersujud. Dia mic ni kita tolak di atas, dia turun bawah balik lah. Tuan-tuan boleh dengar? Boleh dengar? Boleh dengar? Main-main tu saya pegang kot. Boleh. Boleh ke? Saya pegang lah, saya pegang mula. Oh tu. Okey, baik. Boleh nah? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke tu? Oh, mana? Pilih dah. Oh tu ah. Tambah lah. Berarti Sagi kena karan aku tu lah. Ni pakai tak? Tak payah. Boleh, tuan-tuan boleh dengar? Boleh ke? Boleh dengar lah. Saya sebenarnya tajuk ni baru saya tahu tadi ni. Saya duk ingatkan tajuk Maulid Nabi. Kan? Jadi saya pun main prepare Maulid Nabi ya. Tiba-tiba apa nama ayahanda kita kata, indah apa tajuk dia? Syariat. Indahnya syariat Islam. Baiklah, saya hurai cara saya lah, harap tuan-tuan boleh faham lah insya-Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kepada kita syariat yang dikatakan syariat Islam. Syariat Islam ni apa tuan-tuan sekalian? Syariat Islam ni dia merupakan satu rahmat ke atas orang Islam. Boleh? Boleh dengar? Boleh nah? Baik. Apabila kita dilahirkan dalam keadaan Islam, satu benda yang perlu kita buat iaitulah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tak semua di kalangan kita yang hadir ataupun yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Bila sebut kata Islam ni, tak ada satu pun agama yang komplit ataupun syumulnya seperti mana agama Islam. Tuan-tuan tengok dalam agama Islam, apa benda yang Islam tak bercakap? Apa benda yang Islam tidak pernah sentuh? Ceritalah apa pun tuan-tuan sekalian, semua ada bicara tentang Islam. Tapi kalau agama yang lain tuan-tuan sekalian, ada juga tentang ambil ayat semayang ataupun tentang bersuci dan sebagainya. Agama Islam tak bicara. Kita ni sampai kita nak masuk dalam bilik ayak pun agama Islam cerita macam mana tata cara nak masuk dalam bilik ayak.
Hatta nak buang ayak sendiri pun Nabi SAW ajak cara macam mana kita nak buang ayak. Bukan boleh kita masuk tu ikut dan kita nak berak ya. Ikut dan kita nak basuh, ikut dan kita nak duduk. Sehingga kan kalau tuan-tuan melihat sunnah Nabi lah yang menjadi pegangan kepada kita, dua benda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Dua benda yang aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi. Sekiranya kamu pegang dua benda ni, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah baginda Nabi SAW. Dua benda tu Nabi tinggal kat kita. Dan dua benda ni lah tuan-tuan sekalian semua ada dalam kehidupan kita. Pasal itu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu nak jadi orang Islam, maknanya jadi orang Islam semuanya Islam. Bukan Islam hanya pada nama dia sahaja, tetapi amalan-amalan lain kita tak pakai Islam. Sebab di akhir zaman, kata Nabi SAW, Nabi kata, sayati zamanun, akan mai satu zaman, la yabqa minal islami illa ismuh. Tidak kekal orang Islam itu hanya pada nama dia sahaja. Nabi kata, kalau kita tengok hari ini, itu yang berlaku. Maknanya orang Islam, tuan-tuan sekalian, hanya pada nama aja. Nama aja Islam, ada bin. Tu pun dia nak tukar jadi anak lelaki. Kan? Kalau tukar anak lelaki ke anak mendiang ke, kita tahu ni bukan Islam dah. Nasib baik bin je, tuan-tuan sekalian. Bin tu lah yang membezakan. Padahal bin dan anak lelaki tu makna dia sama. Kan? Bin tu makna dia anak lelaki kepada sekian-sekian. Kalau binti, anak perempuan kepada sekian-sekian. Cuma tukar bahasa Arab dengan bahasa Melayu ya. Tapi itulah identiti kita di Malaysia ni. Kalau di tempat lain, di negara Arab contoh dia, dia guna sama aja. Bin ke binti ke sama, pasal itulah perkataan dia. Mai ke kita ni, kalau kita tukar Muhammad anak lelaki Ahmad, kita kata dia ni bukan Islam kot. Pasal tak anak lelaki tu. Tapi kita kata Muhammad bin. Bin ni maksud dia ibni. Ibni itu bahasa Arab. Kita ambil Muhammad bin Ahmad. Dia orang Islam lah tu, pasal bin. Sebenarnya tukar bahasa Arab ni, hantar sekalian. Kan? Contoh dia macam ada budak-budak saya nak sebut tak. Ni bahasa tak apa nak cantik je lah. Kan ada budak-budak ni. Contoh dia khinzir dengan ba alif ba ya. Tuan-tuan kalau panggil dia ni khinzir betul, dia boleh renyah lagi. Renyah, tak apa khinzir tak apa. Kalau sebut dia ni ba alif ba ya, tombok tu. Nampak? Itu beza Arab. Contoh dia macam orang panggil keldai dengan himar. Dia ni lah siapa keldai, marah tak marah tak sekarang? Marah. Tapi kalau dia ni macam himar tu, ya dia angguk ya. Pasal apa? Himar tak apa lagi. Macam tu juga bin dengan binti, sama juga tuan sekalian. Cuma kita di sini bila kita sebut bin, dia tu orang Islam. Nabi habang apa? Akhir zaman itu yang berlaku. Nabi kata la yabqa minal islami illa ismuh. Islam tu tak kekal melainkan hanya pada nama dia saja. Pasal apa Nabi sebut macam ni tuan-tuan sekalian? Kerana kalau kita tengok hari ni, ada sebuah hadis yang lain Nabi sebut, di akhir zaman Nabi kata akan ada satu kelompok orang tua-tua yang ketika mana ditanyakan kepada mereka tentang Islam, mereka tak tahu. Mereka kata adrakna aba'ana, telah tinggalkan kepada kami mak ayah kami dulu kalimah la ilaha illallah, yang tu ya kami tahu. Bila tanya tentang masalah, apa semayang, kami tak tahu. Siyam, apa itu puasa, kami tak tahu. Zakat, apa itu zakat, kami tak tahu. Sedekah, kami pun tak tahu. Ada tak ada tuan macam tu hari ni? Ada. Semayang apa pun tak tahu. Kadang-kadang ikut orang ya. Minta maaf cakap lah tuan sekalian. Bukan di tempat tuan-tuan lah, di tempat lain lah. Bukan di kebun sirih, di kebun pinang. Kan, bila dia semayang duk senyap, orang tunduk, dia tunduk. Orang mangkit, dia mangkit. Tuan-tuan tak tahu. Itulah, bukanlah nak kata kat dia tu. Cuma nak abang apa? Nabi kata benda tu betul tak berlaku? Benda tu betul berlaku. Zaman kita sudah berlaku. Maknanya Islam itu hanya pada namanya saja. Kalau yang tu lapis-lapis lama-lama, ni lapis-lapis hak muda-muda ni. Dengan ayat semayang dia tunggang terbalik, tak tahu ambil macam mana. Dengan semayang dia tak tahu rukun semayang macam mana. Dalam semayang nak baca apa pun tak tahu. Yang tu satu, tuan-tuan.
Yang kedua, Nabi kata akhir zaman juga, Nabi kata la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Al-Quran itu tidak tinggal, hanyalah resam dia sahaja. Maknanya Quran itu sudah tidak dibacakan. Kita hanya baca pada dua tempat je. Nombor satu, bila mai bulan puasa, kelang kabut baca sampai tubuh kumpulan tadarus Quran. Betul tak sekalian? Tubuh kumpulan ni, flat ni, blok ni, contoh-contoh gitu lah. Kita kata kat tuan-tuan pula. Kan? Kan ya, tubuh yang tu habis tuan-tuan, habis raya dengan tadarus bertinggal beruih ya. Oyup tak tahu apa ke mana pak ni. Nak jumpa balik bila puasa tahun depan, baru jumpa balik. Adalah grup ni satu-satu. Nombor dua, bila tuan-tuan sekalian Al-Quran ini dibaca ketika mana dilagu-lagukan dalam tilawah Al-Quran saja. Di tempat lain sudah tidak menjadi amalan. Minta maaf sebutlah tuan-tuan. Yang ni saya tak mau kata korang, kata kat saya dan kata kepada tuan-tuan sekalian. Contoh dia hari ni saja, minta maaf. Kalau hak baca Quran, alhamdulillah. Kalau hak tak baca, macam mana? Apa perasaan dia? Hari ni saja tak pegang Quran. Kemarin tak pegang. Kemarin dulu tak pegang. Minggu lepas tak pegang. Tanya betul-betul bila lah hang pegang Quran, dia kata lama dah tak pegang Quran dia. Maknanya betul tak betul Nabi kata tu? Bukan saya kata, tapi Nabi kata apa? Nabi kata Al-Quran itu hanyalah resam dia sahaja, tidak dibacakan Al-Quran. Lepas tu yang ketiga Nabi kata apa? Masajiduhu ma'amirah. Tempat semayang dia ni ada. Nabi kata, tuan-tuan, kita di Pulau Pinang ni, minta maaf cakap lah, di Pulau Pinang ni masjid hampir 200 lebih. Masjid hampir 200 lebih. Ada masjid-masjid yang tak ada orang semayang pun ada. Kalau tuan-tuan pergi belah Tanjung, ada 2-3 masjid. Sampai nak kena buat Jumaat sana, minggu Jumaat sini, ya, macam tu. Lepas tu pula surau. Kalau surau di daerah Kepala Batas saya dulu ni, ada hampir lebih kurang dalam 80 lebih surau. Campur semua satu Pulau Pinang. Ada sampai surau ada, tapak surau, dan surau pun ada tuan-tuan sekalian, tapi orang tak ada nak semayang. Sehingga akan jadi tempat makpet dia panggil kan, take pit tu kan, hak tu tempat-tempat depa. Lepas tu anjing apa ada dalam tu sampai tak tu. Yang ni menunjukkan Nabi kata apa? Nabi kata masajiduhum, tempat semayang tu megah banyak. Nabi kata wahya kharabu minal huda, tapi sayangnya tidak digunakan, kosong daripada hidayah Allah. Semayang pun dah tak ada. Kalau surau kita hak wujud surau kita pun tuan-tuan, malam-malam ada orang, kemungkinan Zuhur dengan Asyak tak ada orang. Kan? Zuhur dengan Asyak tak ada orang, pasal orang pakat duduk kerja lah apa semua. Hak mana yang tak kerja pun, dia pun tak main lah, duduk di rumah. Itu Nabi sebut macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tanda-tanda akhir zaman. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni? Jadi sebab tu kita kena bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan Islam, manfaatkan betul-betul. Sebab apa tuan-tuan? Kalau betul-betul kita pegang dua benda ni, Quran dan juga sunnah Nabi SAW, kita akan rasa tenang dalam kehidupan kita. Quran kita jangan lupa bacalah Quran. Satu hari baca selai sudah. Kan kita ada handphone lah ni, lah tak pegang lah Quran tu, lah handphone belagak lah ni. Orang kata ni Quran ni, dah ni handphone dia ni, apa nama anak bagi dah tu handphone nampak, tunjuk Quran tu. Dia baru bismillahirrahmanirrahim, keluar WhatsApp denguai tu. Weh, duduk tahu lah, jom kena teh. Dia tutup Quran tu kan, cantik pergi kena teh. Tuan nampak tak? Yang tu di antara cabaran dia kita pada hari ni. Pasal itulah bila Nabi SAW dia sebut, dia kata apa? Dia kata akan hadir ketika mana yaumal qiyamah, kita ni ramai. Nabi kata ramai. Nabi kata ramai, tapi ramai pun karusain sail. Nabi kata ramai, tetapi kita ni seperti buih yang berada di lautan saja selepas dipukul oleh ombak. Tuan-tuan nampak tak, buih tu cukup banyak, tapi buih tu pecah. Ramai tapi tak ada kekuatan. Nabi kata macam tu. Sehingga kan walayanzi'annallah, Allah Ta'ala akan mencabut perasaan takut dalam musuh-musuh Islam. Dulu tuan-tuan, nak berhadapan dengan tentera Islam ni, orang cukup takut. Cerita tentang Badar sudah 13 orang nak lawan dengan 1000 orang. Maknanya seorang Islam dia nak kena lawan berapa orang? 3 orang ataupun 2 orang. Tentera-tentera kafir waktu tu semua lengkap dengan kuda dia, dengan baju besi dia, dengan pedang dia, dengan perisai dia. Nak lawan tuan-tuan dengan tentera Islam waktu tu. Tentera Islam berapa orang yang ada pedang?
Berapa orang je yang ada baju besi? Hak ada baju besi tu berkemas lah. Kira hak banyak ni apa tuan-tuan sekalian? Duk main gayung lah hak banyak ni. Tapi tentera yang ada kelengkapan ni risau nak lawan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kekuatan Islam yang ada pada tentera-tentera Islam. Depa turun perang ni, turun ni untuk apa? Turun ni bukan untuk nak hidup. Tetapi turun ni yang depa ligan adalah untuk mati syahid di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kan ada seorang sahabat Nabi yang badan dia ni kalau cek-cek tak ada langsung badan yang kosong, kerana semua ada kesan apa? Kesan pedang tuan-tuan sekalian. Tapi sayangnya dia meninggal di atas katil. Cukup sedih. Dia teringin sangat, aku nak mati syahid, aku nak mati syahid. Pasal dia turun berhadapan dengan musuh. Lagi duk nampak musuh main, lagi dia pi tuan-tuan sekalian. Pasal dia duk nampak apa? Kalau mati syahid tidak ada tempat lain melainkan syurga Allah Ta'ala. Mai tang mana kekuatan ni tuan-tuan sekalian? Apabila dia pegang Quran dan dia pegang hadis Nabi SAW kuat-kuat. Hari ni pasal kita risau, kita tak pegang betul-betul, kita tak yakin betul-betul kepada Quran dan hadis Nabi. Pasal tu nak turun mai dengar ceramah pun 3-4 kali duk fikir. Dia turun mai duk tanya ustaz sampai ke? Tak sampai lagi. Karut tu lambat ni, dia tu lambat sungguh ustaz tak mai. Tengok nampak orang tahu tu ustaz mai dah. Dia lari balik. Amboi nanya betul. Ada tak kan? Tak ada lah di surau ni, surau lain. Oh dia tanya ustaz mai, tak mai tu dia. Tak ustaz nampak lampu tu ustaz mai dah tu. Uyup tak tahu pergi ke mana Syekh ni. Mungkin dia pergi lari masuk dalam cengkerang kora-kora kot. Ya Allah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak ada kekuatan. Yang ni lah bila tak ada kekuatan, Allah Ta'ala uji sikit. Dengan kehidupan dia Allah Ta'ala uji. Dengan kehidupan keluarga Allah Ta'ala uji. Dengan anak-anak Allah Ta'ala uji. Jadi berantakan pergi habis semua. Bila jadi macam tu, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, adakah waktu tu kami ramai? Adakah waktu tu kami sikit? Nabi kata tak. Waktu tu hampa ramai. Tapi sayangnya hampa yang dikatakan di saat itu, Nabi kata seperti mana ada penyakit yang akan melanda hampa, iaitu al-wahnu, penyakit wahan. Wahan ni apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut nak mati. Tuan sekalian, cerita bab mati tak ada siapa pun mau cerita. Betul tak betul? Tengah duk menyembang elok ke duk sembang ke pilihan raya kan lah macam cerita bubak lah Penang tak bubak lagi lah apa semua puih syekh seorang main dia kata duk sembang apalah, dia kata ke pilihan raya mai kita sembang ke mati, tinggal dia seorang halin semua belah habis sembang seorang-seorang ke mati ni kami nak tak mau. Betul. Hatta waktu kita sakit sendiri pun, kalau orang main duk pesan kat kita, sabar banyak-banyak lah no, banyak-banyak ingat Tuhan, kita ujung-ujung nyawa. Hak waktu sakit tu, kalau orang pergi pesan kita ujung-ujung nyawa ni lagu ni lah. Hak sakit dia boleh bangkit, kita cakap elok dah. Kan aku memang duk sakit selalu, tapi hak mati ni tak mau sembang. Ada tak ada tuan sekalian? Minta maaf saya sebutlah. Yang tu hakikat dia, tak mau. Sebab itulah hari ni kalau tuan-tuan tengok pasal apa kita bergaduh sama-sama, pasal apa kita dalam soal harta kita sanggup putus saudara, pasal apa dalam soal harta kita sanggup bergaduh jiran tetangga, pasal apa? Pasal kita duk fikir kita nak hidup lama lagi. Kalau kita duk fikir kita tak hidup lama lagi tuan-tuan sekalian, aku tak mau semua ni ambil gambar. Pasal apa? Pasal benda ni nak jadi reba kat aku nanti ketika mana di akhirat nanti. Yang tu Imam Ghazali kata apa? Ketika mana dia tanya sahabat-sahabat dia, dia kata benda apa yang paling dekat dengan hamba ni? Maka sahabat pakat duk jawab, benda yang paling dekat dengan kami sekian. Imam Ghazali kata apa? Benda yang paling dekat dengan kamu adalah kematian. Sebab apa tuan-tuan? Mati ni dia tak kira umur, mati dia tak kira. Saya ni pun tuan-tuan nampak muda lah kot kan, nampak muda ni pun mungkin saya lebih awal pi daripada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang nampak berumur lagi daripada saya kata tak mungkin tuan-tuan pi awal daripada saya. Kan? Tak mustahil benda tu tuan-tuan sekalian. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri. Perbekalkanlah takwa, carilah amalan banyak-banyak, kerana tidak ada pun siapa pun tahu ketika mana dia hidup di siang hari, adakah dia boleh hidup pada esok hari. Siapa boleh? Tuan-tuan boleh angkat tangan, ustaz, insya-Allah esok kita jumpa, saya belanja roti canai apa semua, saya yakin saya duduk. Boleh kan tuan sekalian? Dia keluar tak ada nak pakai kasut ke apa ke, langkah-langkah jatuh kelepek mati terus hang tu. Siapa sangka benda tu? Dalam semayang pun boleh mati tuan-tuan sekalian. Tengah duk sujud lama, orang duk kata dia ni sujud lama. Dia memang jenis sujud lama saya, ada orang duk abang lah. Taklah kita sampai dah habis nak tutup lampu duk sujud lagi. Pi pegang-pegang meloreh jatuh tuan-tuan sekalian. Tak apalah kalau mati macam tu. Kalau mati cara yang tak elok,
mati lari daripada semayang, mati dalam duk buat maksiat, mati ketika mana sedang duk bermusuh dengan orang, mati ketika mana sedang duk berebut harta. Yang ni ialah yang dalam doa imam rajin duk baca apa? Duk baca Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tu doa tu. Tuan-tuan pun kalau imam baca, dia dengar dia baca apa? Lagu tu lah. Habis-habis tanya tu imam tadi baca doa apa tau? Nampak macam panjang tau. Kan tu imam kita aku tak tahu aku ngapai lah kata. Kan saja nak bagi panjang, tanya orang sepak ayo ha. Tu imam pongoi tu imam pun. Tuan-tuan sekalian. Jadi tanya Allahumma khtim lana, khatam. Kan kita duk kata khatam Quran. Khatam ni maksud apa? Maksud dia habis lah. Ya Allah, habiskanlah umur kami dengan husnil khatimah, habis hak elok. Husni makna dia elok. Kan siapa nama Husain, elok lah tu nama tu. Kan nama anak Husain, tapi lah tak ada dah nama Husain. Katanya hang nama apa ni? Kecil-kecil kita nama cik Husain. Ha, kalau ada nama Husain kemah lah tak ada dah budak-budak lah semua nama ganas-ganas lah budak-budak lah pun. Nama pun Undertaker, nama pun kan The Rock kan, Wayne Johnson lah, macam-macam lah nama pun kan. Wala takhtim alaina ya Allah, janganlah engkau matikan kami ya Allah bisu'il khatimah. Su' ni apa? Mati tak elok. Mati tak elok ni apa tuan-tuan sekalian? Mati duk bergaduh dengan orang, tak elok lah tu. Dalam Islam, agama bagi untuk kita nak bergaduh dengan orang. Agama bagi, bukan tak bagi. Tapi limit dia apa? 3 hari lah. Hari keempat tak boleh, kena tegur lah. Kalau hari keempat duk bergaduh lagi tuan-tuan sekalian, mati celah-celah tu. Allah Ta'ala takkan bagi kita masuk syurga sehinggalah orang yang bergaduh dengan kita memaafkan kita dan kita memaafkan dia. Nak berjumpa lagu mana? Kita mati awal dia duduk atas dunia hari. Nak pergi ke mana? Melainkan jadi puakan yang rapi, masuk dalam mimpi dah. Kan? Biar minta maaf kan. Tak boleh. Kita tak boleh balik. Pasal itulah urusan kalau kita bergaduh dengan orang ke apa tuan-tuan, selesaikan atas dunia ni. Waktu sakit kau buang ego kita, habaq kepada kawan tu, hampir habaq saya aku nak minta maaf banyak-banyak kat dia. Kan sekali mungkinlah dia tak mai, dia kata waktu sakit baru nak minta maaf kat aku tak nak mai tak apalah, kali kedua kita pergi habaq, kali ketiga kita pergi habaq. Tuan-tuan, hati manusia ni bila lama-lama duk kena runtun, dia akan mai juga. Walaupun dia mai muka marah, anak apa lah. Dia kata aku nak mati dah. Tahu pun nak mati dah, betul? Dah aku nak minta maaf tak apa tu kira cantik lah tu. Boleh faham tuan sekalian? Yang tu je. Pasal kita tak mau sangkut di sana tu. Tuan-tuan, satu lagi saya nak abang. Hari Isnin dan hari Selasa, amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni dalam hadis yang sahih. Nabi suruh kita puasa hari Isnin, Nabi suruh kita puasa hari Khamis. Bukan Isnin dan Selasa, sorry, Isnin dan Khamis. Amalan kita diangkat oleh Allah Taala. Ini hadis yang sahih. Nabi kata apa? Nabi kata setiap hari Isnin dan hari Khamis amalan akan diangkat, dibawa kepada Allah oleh malaikat. Malaikat bawa. Nabi kata aku nak amalan aku ketika mana disampaikan kepada Allah waktu tu aku tengah berpuasa. Pasal itu kita disunatkan untuk nak puasa. Dan ketika mana amalan kita sampai kepada Allah, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Kecuali dua golongan. Satu, orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang sedang bermusuhan. Yang tu takkan dapat keampunan daripada Allah. Maknanya yang tadi, pengusi habaq tadi, indahnya Islam bahawa Isnin dengan Khamis Allah Ta'ala ampunkan kita. Kalau betul-betul kita pegang betul-betul Islam, Isnin dengan Khamis, habis hari Selasa atau hari Jumaat, kita dah tak ada dosa apa dah, tuan sekalian. Tapi pasal apa kita duk berasa dosa duk berkandak lagi? Pasal apa? Pasal antara dia Isnin tu kita tidak berpuasa dan Isnin tu juga kita bergaduh dengan orang. Yang kedua, hari Isnin tu juga kita melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Apa maksud syirik? Menduakan Allah. Syirik ni ada dua. Satu syirik besar, satu syirik kecil. Syirik khafi dan syirik jali. Tuan-tuan ingat benda ni? Syirik khafi ni apa? Syirik yang kita tak perasan, benda tu kita tak nampak. Antara dia apa? Yang kata syirik kecil ni apa tuan-tuan? Kita buat satu amalan pasal nak tunjuk kat orang. Itu syirik kan tu? Kita main ke masjid, Nabi kata inna akhwafa alaikum, aku takut akan melanda kepada kamu asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar, syirik kecil itu apa Rasulullah? Nabi kata asyirkul asghar ar-riya, buat satu amalan pasal nak tunjuk kat orang. Buat satu amalan pasal nak bagi orang dengar. Buat satu amalan pasal nak bagi nama ni dibangga-banggakan oleh orang. Jadi yang tu syirik kecil. Maknanya syirik lah juga. Ada tak ada amalan nak kita buat tuan-tuan sekalian pasal nak tunjuk kat orang?
Tuan-tuan mai ke tadi ni, mai ke surau ni tadi ni, berjalan kok ni, sambil duduk berjalan, sambil duduk tengok atas, mana kita nak tahu kan, nak bagi orang tegur, pergi mana tu? Surau orang abang tak kemas pergi surau tu kan, mengaji mana ni, boleh kemas tu kan. Allahu Akbar. Yang tu satu. Yang kedua, syirik yang besar. Syirik besar ni apa? Tuan-tuan pun tahu, syirik besar ni kita menyembah berhala, kita pergi jumpa kahin ataupun kahinah, bomoh-bomoh yang menggunakan perantaraan jin, setan dan sebagainya. Itu syirik besar, dan kita percaya pula kepada benda tu. Kita percaya pula kepada rumah kerai lah, apa pokok lah, macam-macam. Kita percaya benda-benda tu. Sampai nak lalu masuk lautan pun minta simpang dekat Tok Nek ke apa tahu. Kan? Ni Tok kata anak cucu nak tumpang lalu. Bunyi pun tuan sekalian. Lepas tu Tok pun bunyi. Bunyi lagu tu. Kan tengok beruk. Itulah Tok kita. Kan? Betul, sampai tu punya duk takut, ya Allah. Yang ni, tuan-tuan, kalau ada dua benda ni, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan kita. Satu lagi apa dah? Kalau bergaduh dengan orang. Sebab itulah tuan-tuan, bila saya tengok tadi ayanda kita Abu Habak tadi ni, kan, surau kita mula nak hidupkan balik. Antara benda dia, jangan sampai kita berselisih di antara satu sama lain. Nak bergaduh boleh, bukan tak boleh, tapi dekat 3 hari lah. Kan, campur hari keempat bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, elok balik tak apa. Lepas tu sambung balik bergaduh 3 hari. Pasal limit 3 hari. Permit 3 hari bergaduh balik. Hari keempat baik balik. Hari kelima bergaduh balik. Kan, hari macam itulah ceritanya tu. Janji 3 hari lah bergaduh. Tuan sekalian, Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Itu di antara dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal itu kita minta kepada Allah matikan kita dalam keadaan mati yang baik. Boleh nah? Itu di antara syariat Islam yang Allah Ta'ala bagi kita. Bersyukur kita kepada Allah. Tiap-tiap hari tuan-tuan sekalian, yang kata kita ni, tuan-tuan pernah dengar ada hukum taklif? Hukum taklif ni apa? Setiap perbuatan kita, celik-celik mata aja ada saja perbuatan tu dia jadi wajib ke, harus ke, sunat ke, makruh ke, haram ke, itulah hukum taklif. Mana ada agama lain tuan-tuan sekalian sampai tahu tu? Tuan-tuan duduk saja macam ni pun tuan-tuan ada hukum dia ni. Duduk apa? Duduk ni harus. Itu hukum dia yang pertama. Yang kedua, duduk dalam majlis ilmu, dia dapat sunat. Lepas tu pula duduk ni memang nak ilmu, pasal aku tak ada ilmu, maka duduk kita menjadi wajib. Tuan-tuan nampak tak 3 benda kita dapat kat kita? Kan? Itu cerita dah. Tapi kalau dah tak ada orang tuan-tuan sekalian, tengah malam ustaz dah balik dah, tuan-tuan main duduk seorang-seorang tuan ni. Tanya duduk ni apa hukum dia? Hukum dia harus. Lepas tu duduk tunggu orang lena, saya aku nak balas tabung surau. Jadi haram duduk tu. Tuan-tuan nak? Macam tu cerita dah. Sampailah kita mati tuan-tuan sekalian. Maknanya malaikat kiraman katibin kiri kanan ada kat kita duk catat dia ni, dia buat sekian-sekian, dia buat pahala sekian-sekian, dia buat baik sekian. Yang tu, itulah indahnya yang kata syariat Islam ni tuan-tuan. Baik, lepas tu apa lagi? Islam ni satu agama yang menjadi rahmat kepada kita. Ramai orang tak tahu. Orang duk ingat Islam ni berat. Sebab tu orang hanya menganggap Islam, orang pegang Islam ada 2-3 tempat ni tuan-tuan. Yang pertama, ketika mana nak kahwin, dia pergi cari Islam, menikah cara Islam. Betul tak sekalian? Yang kedua, waktu nak mati. 2 tempat ni je orang cari Islam. Lepas tu tak nampak dah Islam mak lain. Daripada segi muamalah jual beli kita tu tak kira dah halal haram ke, riba ke. Dia kata kira apa Ustaz? Dia kata baru ni dah Covid teruk sangat, 3 tahun tak boleh nak buat apa. Dia kata ni pun kira dapat cantik lah ni. Dia tak sekalian. Dia nampak tu dah. Dia tak nampak lain dah. Dia tak nampak Islam tu segala-galanya tuan-tuan sekalian. Daripada segi pakaian, Islam ada. Islam cerita kat kita kena pakai macam mana. Daripada segi aurat lelaki perempuan macam mana. Daripada segi pergaulan macam mana. Ada cerita Islam. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tak pegang Islam, kita tak jaga Islam, Islam tidak akan menjaga kita. Nabi kata ihfazillaha yahfazka. Hang pelihara Allah, Allah Ta'ala pelihara hang. Dalam doa imam duk baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Pernah dengar doa tu? Maknanya kita, ya Allah, mintalah keselamatan pada agama kami. Maknanya kalau hang jaga agama hang akan selamat. Tapi kalau hang tak jaga agama hang, tidak ada keselamatan bagi hang. Islam agama rahmat. Rahmat ni siapa tuan-tuan? Kerana kita mulakan sendiri pun. Kita mangkit-mangkit tidur, kita mula dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri pun mendahulukan sifat rahmat dia daripada sifat untuk nak azab orang. Agama Islam, dia bukan jenis nak azab orang.
Sebab tu kita kena bagi kepada orang ni tuan-tuan sekalian, bagi jalan keluar. Macam tuan-tuan kajian duk main ke surau ni, tiba-tiba ada orang hak tak main surau. Ataupun dulu ni dialah orang yang kalau dia main surau lagi hilang lampu satu pada dua balas. Dak pun kipas hilang, tabung pecah ke apa, dia pun dah insaf lah apa semua, dia main ke surau. Bila main, kita bagikan khabar gembira kepada hang. Tak apa, alhamdulillah hang dah boleh main, silakan main. Jangan kita duk tengok atas bawah. Ni main ni binatang apa dah nak hilang kata ni. Pasang kapet pula lagi hilang kata, ada balas kapet. Dia fikir macam tu pula. Agama tak macam tu. Sehingga kan Allah Ta'ala pun kalau kita berbalik kepada Allah, tuan-tuan tengoklah macam mana yang kata Allah Ta'ala ni. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata ada seorang di kalangan hamba aku yang dia ni buat dosa, lepas tu dia bertaubat kepada Allah, dan dia yakin yang Allah itu Maha Pengampun, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Lepas tu pula dia buat pula dosa, dia taubat pula kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Lepas tu dia buat pula dosa. Maknanya 2-3 kali dia rajin duk buat. Tuan-tuan sekalian, dia buat dosa, dia bertaubat. Dia buat dosa, dia bertaubat. Dia buat dosa. Allah Ta'ala tidak pernah jemu dengan taubat dia. Bukan nak cerita kata tak apa, boleh main-main. Bukan macam tu. Maknanya apa? Hang dah silap. Itu biasa manusia. Maknanya manusia ni tak boleh lari al-khata' wan nisyan. Daripada salah dan lupa manusia tak boleh lari. Kan? Kita mesti ada jugalah. Ada mesti tersilap. Bila tersilap, kita tahu kata kita silap, dan kita tahu kata ada Allah, iaitu Tuhan yang mengampunkan kita. Maka kita berbalik kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan kita. Kalau Tuhan pun boleh bagi khabar gembira kepada hamba-hamba dia, apatah lagi kita, tuan-tuan sekalian. Dia kata, memanglah Ustaz, duk percaya. Dalam duk percaya pun PA system dia balas tak kan? Contoh dia lagu tu lah. Percaya kita kena waspada lah. Maknanya kalau dia pun dah ada kes dengan kita ni, kita bagi dia masuk, bukan tak bagi, tapi bagilah ada seorang duk parti dia lagu tu lah. Jangan menuduh dia, jangan meletakkan satu tuduhan, tumahan dan fitnah ke atas dia. Yang tu yang agama tak bagi. Boleh faham tuan? Itu Islam yang kata rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa orang pun yang kata Islam ni, kita mulakan dengan apa tuan-tuan sekalian? Mulakan dengan memberi salam. Itu Islam ajak kat kita. Tapi benda tu kita tak amalkan. Hatta tuan-tuan sendiri pun kalau balik rumah sekali cuba bagi salam di rumah, tengok. Sampai-sampai Assalamualaikum, bagi salam rumah, tutup habis lampu dalam. Tutup lampu. Lepas tu bini duk selak tirai. Lah, orang tua ni kah? Nasib baik dia buh orang tua ni. Ada hak bini lagi kasar. Lah, menatang ni baliklah. Dia kata, tu lagi kasar. Buka pintu awak, dia kata awak buang tepiat kah? Tak biasa-biasa duk bagi salam tiba malam ni bagi salam. Awak nak jadi ustaz kah? Dia buh lagu tu kat kita. Dia buh satu ceramah perdana pula kat kita lepas tu. Apa maksud dia tuan-tuan? Maknanya kita ni amat jauh dengan Islam. Lah ni kita ubah malam ni, jumpa sekali bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam bagi elok lah. Jangan duk bagi salam siapa bunyi sarang burung bagi salam pun. Mentang-mentang baru balik daripada umrah, satu macamnya bagi salam. Assalamualaikum bunyi pun. Makna dia sarang burung. Makna dia tu. Bagi salam. Assalamualaikum. Baru betul. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pun bagi dalam WhatsApp, betul tak? WhatsApp ni kalau nak bagi salam elok. Kalau tak bagi salam, tak usah bagi salam. Tidak, tak dapat apa ya. Adakah tulis ASS? Adakah tulis begitu? Apa dia ASS tu? Suzuki Best ke apa? Kan? Lepas tu tulis Askom. Natang apa Askom? Kan? Kuih ke apa yang tu? Tak payah tulis salam. Yang tu itulah kalimah yang paling pendek untuk kita nak bagi salam. Pasal dalam surah Yasin Allah Taala sebut apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nampak tak? Salam yang tu paling pendek lah. Tapi kalau hak nak cantik, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu paling cantik tuan-tuan sekalian. Itu. Jadi kita jumpa orang bagi salam. Salam ni apa maksud dia? Salam ni kita mendoakan orang sebenarnya. Kalau tuan-tuan pun faham orang bagi salam ni, tuan-tuan seronok sangat orang bagi salam kat tuan-tuan ni. Maknanya apa? Salam sejahtera ke atas hang. Selamatlah hang. Lepas tu apa lagi yang kata salam? Salam ni makna dia salam sejahtera. Selamat, sihat, aman. Lepas tu apa lagi? Selamat dunia akhirat. Itulah salam. Itu doa, tuan-tuan sekalian. Maknanya orang bagi doa kat kita, kita jawab balik Waalaikumsalam. Ke atas hang juga doa yang hang telah bagikan kepada aku. Nampak tak Islam yang kata syariat Islam ni? Itu di antara dia. Tapi ramai di kalangan kita duk hui-hui gitu ya. Kan lalu woi lagu tu atau sekarang kawan pun empas dalam tong sampah. Kan? Duk hui lagu tu ya. Nabi SAW ni cara Nabi.
dalam kitab Barzanji, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi ni selalu memulakan bagi salam lebih daripada orang. Itu kata Nabi. Jadi kalau kita nak ambil sempena Rabiul Awal, sifat Nabi jumpa orang bagi salam dulu. Jangan bagi kawan tu bagi salam kat kita. Sayyidina Ali kata apa? Aku tak pernah dapat aku bagi salam dulu kat Nabi. Maknanya kalau jumpa Nabi, Nabi bagi salam dulu kat aku. Ada satu hari Sayyidina Ali dia nampak Nabi, dia duduk belakang pokok. Dia nak bagi salam, dia kata kali ni Nabi mesti jawab salam aku. Dia lompat-lompat, dia baru nak ya kum sampai kat dia dah hantar sekali. Maknanya Nabi bagi salam awal lagi. Tak sempat. Tapi kita hari ni kita duk rasa kemah lah kita ni kan. Orang surau lah apalah, jadi kawan-kawan hak mana tak pergi surau, berjalan depan depa. Assalamualaikum. Apa kita buat salam? Kita nak bagi salam dulu dah. Kan? Jadi jangan macam tu. Maknanya kita nak sunnah Nabi, kita bagi salam dulu. Ini Islam. Lepas tu Islam ni tuan-tuan, rahmat tang mana lagi? Islam walaupun dia mengharamkan sesuatu benda di dalam Al-Quran, dia haram dekat kita, ada hikmah-hikmah yang tertentu. Islam haramkan kepada kita apa? Yang tuan-tuan duk puasa, payah sangatlah. Islam haram judi tuan-tuan sekalian kepada kita. Pasal memang banyak kes dah berjudi ni tak ada bawa manfaat apa-apa kepada kita. Betul tak betul? Kan? Hak kaya sedih pun tapi rezeki tak ada barakah. Dia tikam-tikam nombor ekor tu kan dapatlah, dia kata 30,000 dapat Syahir dah. Oi, kita puas kali ni kita. Seronok 30,000 main lawan mah 30 tahun dah kita. Tak pernah duk dapat. Maknanya dia dapat duit tu balik. Daripada 30 tahun punya duk dapat, tiba-tiba dapat 30,000 tahun ni kan. Dapat balik. Sebelum ni tak pernah duk dapat pun. Kan? Tuan-tuan, judi haram, arak juga haram. Kan? Pasal apa yang kata arak ni haram, dia tak ada manfaat apa pun kepada kita. Tapi kita suka cari benda-benda yang memabukkan. Minta maaf sebutlah. Kan, apa nama, ayam biak lah apa bagai kan, dong ketum cokoroi lah dia panggil cokoroi lah. Pandai pula pergi ambil ayam tu, pergi bubuhkan ikan. Mak tu dia kata lah ikan tu lenggang elok cantik lagi, dia kata nak tambah sikit ubat nyamuk ke apa kan. Jadi bila minum tu dia berasa naik ke Sidratul Muntaha. Dia tahu kata tu. Lepas tu tuan-tuan tengok naik motor apa semua dia tak kira, walaupun lori tanah palang merah duk bagi lampu, dia lagi duk jegel mata. Sampai dekat dia boleh kona, dia buat kerin dia tuan. Oh, dia hati mau duk kerin dia tahu gitu. Jadi nak dapat kerin macam tu, cokoroi punya. Allahu akbar, apa ni tuan-tuan. Nabi habaq dah. Benda ni Nabi pesan dah. Nabi kata Nabi kata la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Nabi kata akhir zaman di kalangan umat-umat aku, Nabi kata mereka akan meminum benda-benda yang memabukkan tetapi mereka tidak menamakan benda tu sebagai arak. Tidak sekalian. Benda memabukkan macam-macam lah. Arak lah, selain daripada arak apa dia? Ganja pun zaman Nabi dah tuan sekalian. Tak ada. Tapi memabukkan lah. Dia dalam kategori arak lah. Apa dia lagi tuan-tuan sekalian? Pil-pil khayal ni. Kuda lah, pil kuda kan kita dengar dulu. Lepas tu pil air lah. Dia tak betul. Dia panggil apa dia atau lah ni apa nama dia panggil, tak tahulah macam-macam punya duk panggil. Di tempat saya dulu ni ganja tu dia tunjuk macam ni ganja tu. Pi kat orang ada ni dia panggil dam pun dia panggil. Tuan sekalian. Lepas tu yang kedua dia panggil usin. Tak tahu di sini ada panggil usin. Hang bubuh nama Abu Lahab ke? Kan? Usin dah usin. Usin tuan sekalian. Zaman saya dululah. Lepas tu ubat batuk tuan sekalian. Ubat batuk tu. Dia panggil gayah ubat batuk tu. Kan ada gayah. Siapa minum ubat batuk lepas tu bubuh dengan ayak Coca-Cola sikit, pacak okok suria 2 batang. Kan? Contoh lagu tu lah, cerita dulu punya cerita kan. Saya cerita ustaz macam ada pengalaman pula. Bukan kau duk tengok orang lah. Depa duk cerita kat tuan-tuan sekalian. Oh, kena hak tu tuan sekalian. Dia tarik tu sedang duk ada di Mekah. Kan? Daripada duduk di Kebun Sirih ni sedang duk ada di Mekah sampai duk pegang tasbih depan Kaabah tu. Tuan-tuan tak mahu lagu tu. Semua tu karut belakang tuan sekalian. Tak ada manfaat apa-apa pun. Tuan-tuan tengoklah apa jadi bila orang mabuk jadi macam mana. Baru ni anak-anak kita berapa orang duk naik basikal, tiba-tiba ada kereta main belah depa pula dalam keadaan pemandu tu mabuk. Di Pulau Pinang kita pun berapa banyak kereta yang berani melawan arus. Pasal apa? Bila cek balik rupanya mabuk. Tuan-tuan, baru ni Jabatan Agama dia buat operasi dengan apa, Allahumma salli ala Muhammad, dengan polis. Ada satu kelab yang ada di Tanjung ni tuan-tuan sekalian, hampir 200 orang anak-anak Melayu kita semua. 200 orang. Saya pula malam tu daripada panggil saya untuk saya nak bagi tazkirah. Kata dia, tazkirah apa ni duk kepala pening kan, tazkirah apa kan. Jadi saya pun tak pi malam tu.
200 orang tuan-tuan sekalian. Bila tangkap tu padat di pejabat apa nama IPD Timur Lok tu, penuh dalam tu. Bila cek balik, subhanallah, anak perempuan kita, anak lelaki kita Melayu belaka. Dan kelab tu tuan-tuan, bila saya tanya kawan ni dalam operasi tu, kata orang bukan Islam ramai, dia kata tak apa orang, ada 2-3 orang dia kata. Yang ramai ni semua dia kata di kalangan orang Melayu, di kalangan budak-budak muda, laki dan perempuan. Semua pakai kepala mabuk di belakang tu. Allah, sedih tuan-tuan sekalian kita. Jadi macam tu takut kita ni. Kalau zaman kita pun dah berlaku dah macam tu, macam mana ke depan nanti tuan-tuan? Hadut ada kita ni tak apalah, kita boleh tegak-tegak juga. Nanti bila kita dah tak ada lah. Itu satu. Maknanya Islam mengharamkan benda tu. Haramkan arak. Sebab arak ni tak bagi apa-apa manfaat kepada kita. Jangan duk minum. Dia hanya merosakkan kita saja. Dia boleh rosakkan segala organ-organ badan kita tu. Itulah arak. Itulah benda yang memabukkan. Tak ada apa tuan-tuan sekalian. Kan? Dopi lain kali jadi tepi, jadi penagih macam tu, rosak habis-habis. Tuan ingat tak di apa nama balik pulau baru ni, bukan kita baru ni lah, tahun lepas ke apa ke, satu anak dia sanggup sembelih mak dia, lepas tu dia letak dalam kolam, dalam takungan najis tu kan, di balik pulau jalan dekat Sungai Burung tuan sekalian. Bila cek balik, rupanya anak dia tu positif apa nama seperti dadah. Maknanya benda yang memabukkan tidak mendatangkan kebaikan. Inilah yang Islam larang. Kalau kita pegang betul-betul Islam, insya-Allah kita takkan buat benda-benda yang seperti ini. Lepas tu apa lagi yang kata Islam ni rahmah ni apa tuan-tuan sekalian? Dalam soal ibadat kita ni, 5 kali apa kita duk semayang ni, benda ni bukan berat pun. Nak dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, lebih banyak daripada apa yang kita buat. Tuan-tuan kalau kira tengok 24 jam Tuhan bagi kat kita, tapi dalam bab semayang ni, satu waktu kita ambil 5 minit sudah. Yang tu lah paling lama kita semayang. Tu pun lama tu, 5 minit tu. Ada orang buat 1 minit ni lah. Kan dia baca doa pendek lah apa semua, Assalamualaikum tu habis aku tu ya tuan-tuan sekalian. 5 minit tuan-tuan, kali 5 kali 5 berapa minit? Baru 25 minit. Tuhan bagi kat kita 24 jam. Maknanya tuan-tuan, 23 jam 40 minit kan? Kita pergi ke mana lagi di saat itu? 35 minit kan? 24 jam dah 23 jam 35 minit. Hak tu untuk kita. Tapi ramai tak ramai tuan-tuan yang buat sembahyang ni? Tak ramai. Rahmahnya Tuhan lagi kepada kita dalam bab sembahyang ni, Tuhan bagi apa? Tuhan kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau tak boleh, tak larat sembahyang diri, sembahyanglah duduk. Rahmah tak, kasih sayang tak Allah Ta'ala kat kita. Tuhan suruh semayang semayang berdiri tak boleh, tak larat lah Tuhan. Okey, semayang duduk pun tak larat Tuhan. Semayang berbaring pun tak larat Tuhan semayanglah guna isyarat. Sambil duduk baring tu isyarat tangan. Yang tu pun tak boleh, tak larat Tuhan Okey, semayang guna mata pun tak boleh. Okey, semayang guna hati pun tak boleh. Kambuh buang. Nampak tuan-tuan sekalian? Nak abang apa? Inilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang perlu kita semayang ni? Pasal apa? Yang pertama, tanda bersyukur kita kepada Allah dengan segala nikmat Tuhan bagi kat kita. Tuan-tuan ada isteri sampai sekarang duk jaga tuan-tuan sekalian, itu nikmat. Ada orang lain tuan-tuan sekalian, isteri tak jaga. Baru ni ada satu kes. Bila dah suami dah sakit apa semua dulu ni, suami inilah yang duk ligan dia, nak kat dia sampai tinggalkan keluarga. Tiba-tiba suami jatuh sakit, isteri nak kena jaga lah apa semua. Isteri tu last sekali bawa suami ni pergi hantar balik di rumah mak dia. Pergi kat mak, cik bagi balik anak mak cik tak mau jagalah kata. Mak jagalah. Allahu Akbar. Yang mak ni jaga tuan-tuan sekalian. Mak ni pun tak bawa keluar kalam apa tu, dia lah hang tu gila sangat kat perempuan tu. Sampai aku hang buang, sampai pak hang buang. Lah ni dia buang hang. Tak, yang mak tak kata apa, ambil peluk, belah dengan kencing dia, dengan berak dia, berdoa kepada Allah pula, ya Allah bagilah dia sihat ya Allah. Sampailah satu ketika duk menangis ni minta ke Allah apa, ya Allah bagilah penyakit dia mai kat aku ya Allah. Mak minta macam tu. Anak-anak ada kan minta macam tu waktu jaga mak dan ayah? Ketika mana duk jaga ayah ni, ayah pun dah nyanyuk dah tak boleh nak buat apa, bedridden, duk tidur dah, duk pakai pampers dah. Ada tak ada anak menangis minta kepada Allah, ya Allah bagilah penyakit pak aku ni mai kat aku tak sanggup tengok dia, bagilah sihat aku ni pi kat dia? Ada tak ada tuan-tuan?
Ada, tapi tak ramai anak macam tu. Hak ramai ni apa? Kira duk bergaduh adik-beradik ya. Lepas tu pula duk tolak pak pergi sana sini. Waktu pak sihat, waktu pak ada harta, waktu pak ada apa kaya di saat itu, pakat duk berebut pak ni. Kalau pak turun main kebun sirih, rumah adik di kebun sirih, rumah kita anu di Juru. Tiba-tiba pak tak pi rumah kita, left group. Pada pak bukan joh mana kebun sirih dengan Guru tak mai rumah cik Allah pada tuan sekalian bunyi pun macam tu. Tapi bila pak sakit, adik kita duk jaga pak bubuh dalam grup ni, ayah ni teringin nak pergi rumah hampa semua ni, rumah abang, rumah kak apa semua. Ayah kata lama dah duduk rumah aku ni kat 3 bulan, dia nak pergi lah duduk rumah Alung 2 minggu, rumah Kak Ngah 3 minggu. Belutik je. Lah kali left group kan, tak mau jaga pak ni, tolak pergi sana sini. Tuan-tuan kalau rajin lah nanti apa nama yang dah cubalah buat ni, kita di apa, Allahumma salli ala Muhammad, di apa surau kita ni nak bagi aktif lagi surau kita, kena bawa depa pergi berjalan. Antara tempat yang bawa pergi berjalan tang mana, tuan-tuan pergi ke Pongsu Seribu. Di sana ada satu tempat Darul Hanan, tempat rumah orang tua-tua di bawah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Pergi ziarah tu cukup. Bawa ni anak-anak pergi, tuan-tuan boleh tengok. Ada yang umur 91 tahun, ada umur 87, ada umur yang 80, orang tua-tua ni. Try pergi sembang, tengok sembang dengan penjaga, tuan-tuan kan. Jaga tu kan abang, okey ni makcik ni macam ni, dia ditinggalkan keluarga, anak-anak dia semua orang hebat-hebat. Sampai kami pun telefon, ada kes kami telefon, kata ni kami duk jaga ni, kami tak ada duit, peruntukan tak cukup, jadi dah anak-anak dia semua pakat kaya apa semua, bagilah sikit. Tuan-tuan tu anak-anak kata apa? Payah-payah sangat, lempak dah tepi jalan tak apa tak mau bagi depa ni jaga, suruh lempak pergi, tak mau bawa keluar duit pun. Tuan-tuan pergi tang tu, Allahu Akbar, bawa anak-anak kita pergi, menangis kita tuan-tuan sekalian. Saya 2-3 kali dah, dulu saya jadi ahli jurutankuasa situ. Tak pergi sembang, tengok, ya Allah, kata sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita minta ketika mana penghujung semayang kita sebelum kita bagi salam 4 benda. Lepas kita innaka hamidum majid kan, lepas tahiyat tu apa dia? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, nombor 1. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab kubur. Ya Allah, azab kubur ni sengsara tuan sekalian, sengsara. Yang kedua, wa'udzubika min azabi jahannam, aku minta lindung daripada azab api neraka jahannam ya Allah. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nombor 3, minta lindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang ni yang kita tak mau ni. Tak apalah tuan-tuan, termasuk dengan saya, kita sihat lagi, anak-anak boleh duk renyah lagi. Kita ni duk boleh koyak minyak mutu, mata duk nampak, telinga duk dengar ni tuan. Tapi benda ni pelan-pelan akan hilang ni. Kekuatan kita pun akan hilang ni. Dulu kederat kita kuat, duk angkat cucu kiri kanan pun tak apa, tapi bila angkat cucu tak larat pi dah, dia mula nak sakit tangan, dia mula lah tu. Lepas tu telinga pun duk berasa tak apa nak cantik dah. Bini duk cakap, kita duk dengar, bibir mulut duk bergerak, apa hang cakap tau. Last kali kita pun pakai datang tu dah, apa benda tak tu. Tak nak yang tu dah. Lepas tu pula kita duk berasa dah angkat kaki pun. Dulu ni nak naik atas tangga, sopan nak jatuh. Tuan tu dia tangkap pinggang ni tuan sekalian ni, sakit sampai berbulan-bulan. Saya ada apa ayah pak mentua kawan saya, bukan ada apa pun. Dia turun tangga, tak tahu kata satu lagi anak tangga ada. Dia turun dia kata tangga tak ada dah. Turun jadi kaki terlepas. Dia tak jatuh tapi kaki dia terlonggak, terlepas macam mana? Tengok orang ketin ni putih. Tuan-tuan, putih orang ketin nak buat apa dah? Nah, kaki nak bergerak tu pun tak boleh lah tuan sekalian. Allah cukup seksa. Yang tu pasal apa? Pasal kita memang macam tu lah. Sopan dengan kereta lama lah, beli kereta baru, waktu plastik tak koyak lagi, kemas lah, bau wangi. Cuba tengok kereta lama, tengok dah jadi kancil ke jadi apa, tuan sekalian, buka Allah, bau macam-macam. Satu. Yang kedua, berjalan pun dia bunyi brake ni ziap. Orang nak lagu tu kan, road tank pun tak ni lah, waktu tu tak renew dah road tank. Kereta lama tuan sekalian, pimai-pimai dah kali duduk tengah padang dulu tu habis tu. Macam tu juga kita ni. Tak apalah waktu kita sihat lagi, waktu mata duk boleh nampak, waktu duk berasa nak makan nasi lemak duk boleh turun lagi daripada rumah kita pergi cari nasi lemak, makan roti canai. Bila kita dah tak larat,
Kita duk keliti duduk dalam bilik itu ya. Nak mangkit pun tak boleh, nak tuai pun tak boleh. Tuan sekalian, nak tahu tuai tau. Kan nak mangkit ni tak boleh lah. Sampai nak kena tolong sak angkat. Sampai anak kita kata apa mengada sangat. Dulu boleh, dia tak kena lagi. Benda ni tuan-tuan, Allah Taala sebut dalam surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Tuhan kata macam tu. Jumpa dah ayat tu. Lagu tak jumpa ayat tu. Maknanya tuan-tuan begitu imam seorang yang baca. Tuan-tuan kira tukang pergi letak ayat ni, buka bagi cantik, letak lepas tu duduk lena. Tok imam baca innama amruhu, baru dia jaga. Oh, dia kata nak habis lah. Lagu tu ya. Ayat tu Tuhan kata apa? Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami bagi umur dia panjang, nunakishu fil khal, kami akan ganti dia macam mana mula-mula dia dijadikan dulu. Betul lah. Kita dulu tuan-tuan daripada kecil kan, kita duduk mula duduk taktih, betul tak tih? Kan mak kita main kita duduk taktih pelan-pelan jangan jatuh tuan sekalian. Macam itulah kita nanti bila kita mula peringkat umur ni. Berjalan pun ya Allah nak taktih, waktu tu berak pun berdiri dah tuan sekalian, tak duduk dah. Kira sambil berdiri ya berak, kira keluar kira haji lah, tu pun kira okey dah. Ada orang berak pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dah tak boleh dah. Kita akan jadi macam tu. Jadi serupa budak-budak. Lepas tu tak apa nak tawar hala dah. Berasa nak turun pergi makan tak boleh dah. Lepas tu duk panggil anak, hang tolong saya aku lapang roti canai. Kita pula jenis nafsu kuda yang duk makan. Lapang roti canai, sekali nak buh dengan kotiau kerang, sekali dengan malam pula dengan ada western tu sekalian yang kita Pak Long ni pun. Western pula. Lepas tu lencok pula celah-celah tu pula naik. Anak ni larat dah nak jaga kita. Dia nak turun pi, bini dia pun lagu duk tengok satu macamnya duk jegil spotlight main kat kita. Habis mana? Dah kata ayah nak lencok. Allah lencok apa? Gigi pun tak ada. Bini kita pun dah. Gigi pun tak nak buh macam. Tak apa aku pergi sana saya gosok depan tumbuk dah daging tu pergi hancur kan. Sat gipi jolok masuk dalam mulut dia ya. Tuan, yang ni nak jadi bergaduh ni. Kita pula duk kerja apa semua, isteri tak kerja. Dia lah duk jaga lah apa semua lah kali kawan pun bebai. Dia kata abang, dia ni pak mentua saya ya. Ayah saya pun saya tak jaga sampai sekarang ni. Sampai nak kena berak dia, saya nak kena. Dah dia kata aku dah kerja apa semua. Lepas tu takkan biar saya duduk rumah, saya nak pergi kerja tu. Mula nak jadi bergaduh dah. Kan? Mula-mula lepas tu habis dia pun duk fikir aku nak pilih isteri ke aku nak pilih pak aku ni. Duk tengok muka pak, duk tengok isteri pak pula kadang duk buat bebai sikit lebih kurang. Mula dia telefon Darul-Hanan tu, dia pergi hantar terus pergi tang tu. Duk tang tu selesai. Kan dia serupa dengan orang duk main apa? Main kayu golf juga. Kan dia tak bola tu kalau dia boleh tribe tu tuan sekalian, mau tribe tu masuk dalam lubang cantik yang tu. Dia mau lagu tu, mau duk bagi hilang terus. Ada tak ada tuan-tuan benda tu dalam kehidupan kita? Banyak benda ni. Pasal apa? Pasal agama. Tak ada agama dalam diri habis. Pasal tu hari ni saya dengan penuh keinsafan ajak tuan-tuan sekalian hari ni hak mana anak-anak kita ajak agama kat depa. Jangan pentingkan benda-benda dunia ni, agama tu yang paling penting. Saya jadi imam dulu di masjid Barat Daya Balik Pulau. Dan lah dia pun masjid Abdullah Fahim saya jadi imam. Satu saja saya duduk tengok tuan sekalian. Waktu bila meninggal, orang akan pergi cari imam. Tok imam saya wakil kat tok imam, sembahyang kat pak saya. Saya tuan-tuan benda-benda macam tu minta maaf sebutlah. Saya rasa tak seronok. Pasal apa? Dia ni ada anak. Tanya anak dia, awak hang tak boleh jadi ke kat pak? Kata saya tak biasa Ustaz apa semua ni. Ya Allah, tuan-tuan, anak tak biasa. Memanglah tak biasa pasal pak hang ni meninggal kali ni bukan dia meninggal dulu betul hidup pula betul meninggal pula, bukan macam tu. Maknanya apa? Persiapan itulah di antara penghormatan terakhir dia nak bagi dekat pak dia. Bukan penghormatan terakhir ni duk teriak, duk peluk pak, duk buka kain kafan pak, duk picum dia apa semua pak minta maaf lah apa. Yang tu bukan penghormatan terakhir. Yang tu nak bagi sakit hati orangnya. Pokok tangkosa ni duk tunggu bila ni dah tunggu hang balik daripada Johor mana mai hang balik dengan duk jam apa semua, kami pun kelang kabut tak boleh nak buat apa, duk urus mayat apa hang balik mai duk buat satu drama TV 3 waktu maghrib pula tau ni. Tidak betul tuan sekalian. Jadi serabut kat kita ni. Yang terbaik itu macam mana tuan-tuan? Tak apa, dia tak sampai pun tak apa, dia kata tak apalah saya tak ada nak sampai dah, bagi ayah saya selesai buang. Itu yang terbaik, itu anak yang ada agama. Pasal apa? Saya doa kau jauh lah kata. Sampai tak sampai tuan doa? Awak tuan-tuan, Tuhan tak ada di Johor kah? Walaupun tuan-tuan marah kat JDT. Tak ada kata tu. Awak Tuhan ada di Pulau Pinang kah? Dia kata tunggu Ustaz, saya ikut berdoa di sana takut tak sampai. Awak tuan-tuan ingat Tuhan ni internet, dia jenis internet kah? Tak tuan-tuan sekalian. Maknanya kita duduk tang mana sekalipun, kalau kita berdoa sebagai seorang anak, Allah Ta'ala akan sampaikan doa kepada ibu dia, kepada ayah dia. Ini janji Nabi SAW.
Nabi kata bila kita meninggal, 3 benda yang akan kita bawa mati, dan benda tu akan berterusan sampai bila-bila. Tuan-tuan ingat dengan benda ni. Yang pertama, sedekah jariah kita. Sedekah jariah ni apa tuan-tuan sekalian? Sedekah jariah ni sedekah yang berlari-lari. Apa maksud sedekah berlari-lari? Sedekah sambil berlari ke? Jenuh kita, fun run ke kita ni? Bukan dia. Sedekah berlari-lari itu maksud dia apa? Duit yang kita bagi kepada orang, orang guna duit tu. Selagi mana kita bagi, selagi mana orang guna duit tu, itulah pahala akan berlari-lari mai kat kita. Saya bagi contoh ni, macam kapet ni macam baru nampak gaya ni, kan? Betul tak sekalian? Jadi kapet ni siapa bagi? YB mana bagi? Kau tuan-tuan collect duit. Kan? Oh, Pak Mat Western bagi. Pak Mat Western bagi, okey. Pak Mat Western contohlah, dia dah meninggal lama lah. Dia meninggal, tuan-tuan duduk semayang tak atas kapet ni? Selagi mana tuan-tuan semayang, malaikat bawa pahala pergi kat dia. Nah, ambil yang ni pahala semayang lohong tadi depan semayang tadi, nah pahala semayang asar depan semayang, nah pahala maghrib. Tuan-tuan, yang tu yang dia mau, yang tu harta wakaf. Nampak tak? Selagi mana tuan-tuan ni kain kapet putih ni, siapa bagi pula? Kita pula semayang atas kain kapet putih ni. Dia dah meninggal dah. Allah Ta'ala bawa pahala orang hak semayang tu pergi bagi kat dia. Nah, ni tadi depan semayang atas kapet hang ni, atas tempat sujud ni. Dia pun dapat. Cuma dapat dikubur tuan sekalian. Yang tu wakaf. Bagi kat orang, orang guna. Jangan bagi kat orang tak guna. Kan ni, bayang duit api, duit ayak apa semua. Tuan-tuan tengok apa yang tak ada di surau ni. Buat cara sikit lah, bukan buat cara banyak. Kan? Ni sampai duk pergi hutang bank lah apa semua. Aku nak bagi, aku nak wakaf punya pasal. Tuhan nak pergi duduk tahu tak apa, aku duduk di surau tak apa pula. Dia pergi jual rumah dia, mantap-mantap nak pergi tu. Jangan sampai tak tu. Boleh faham tuan sekalian? Maknanya hak sikit ada tengok apa yang boleh kita buat dan benda tu berpanjangan. Kata tengok saya ni adalah sikit, sebulan saya boleh bagi RM5 kat surau pasal bayar duit api, duit ayak. Tuan-tuan, selagi mana duit kita digunakan duit api, duit ayak ni, benda dia orang duk guna ni. Pahala sampai tak sampai kita kubur tuan kan? Allahu Akbar, kubur. Nak harap amalan kita ni banyak mana sangat amalan kita ni. Semayang maghrib tadi pun tuan-tuan sekalian, kira semayang maghrib kelang kabut nak pergi cepatnya kita pun. Tidak lagi duduk semayang maghrib tu. Allahu Akbar, kunci motor pula tinggal di motor. Dia jadi main aku tu tuan sekalian, rakaat pertama tu. Lepas tu duk fikir, tu imam baca panjang pula, kelang kabut nak ambil kunci motor. Bagi tak tahu dah menatang apa baca alas semayang, tak tahu dah kan. Waktu tu tahiyat pun baca Fatihah baca tahiyat dah waktu tu. Sambil duk berdiri, bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul mubarakah. Lalu fikir tadi ghairi maghdubi alaihim, macam mana masuk tahiyat ni? Duk fikir kunci motor. Waktu tahiyat pun dandan doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Sambil awak jadi lugu ni, celaru ni. Tuan-tuan nampak tak yang kata amalan kita tu, kunci motor punya pasal. Bagi salam dia lompat, kuntau lari tuan-tuan. Tengok mai berjalan, motor pun tak bawa. Duk fikir aku tu. Allahu Rabbi. Amalan macam tu agak-agak macam mana? Kan nak harap lagu tu ke? Allahu Akbar. Jadi amalan hak sedekah-sedekah ni lah tuan-tuan harapkan. Panjang cerita dia tuan-tuan sekalian ni, panjang cerita dia. InsyaAllah lah nanti kita sambung lain aku. Yang ni baru sikit saya kupas kepada tuan-tuan sekalian. Apapun seperti mana tajuk yang diberikan tadi kepada saya, maknanya indahnya syariat Islam dan abang tu. Islam ni dia jaga semua. Dia bukan takat jaga kita atas dunia, sampai ke akhirat Islam jaga. Bukan takat jaga orang tua-tua, budak-budak Islam jaga. Bukan takat budak-budak sahaja tuan-tuan, jiran tetangga pun Islam jaga. Bukan takat ayah dan ibu Islam jaga, anak-anak pun Islam jaga. Maknanya semua Islam jaga. Dengan syarat apa? Kalau hang jaga Islam, Islam akan jaga hang. Selamat hang di dunia dan juga di akhirat. Lepas itu doa disebut sebagai sayyidud doa, penghulu segala doa. Apa dia penghulu segala doa ni? Terakhir selalunya imam duduk baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan kepada kami ya Allah di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat ini hasanah, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami daripada api neraka ya Allah. Itulah di antara apa tuan-tuan sekalian, kesempurnaan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah. Tuhan kata apa dalam Quranul Karim? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah Ta'ala lepaskan dia daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia adalah orang-orang yang berjaya. Kita nak berjaya yang macam tu. Di dunia kita berjaya, di akhirat kita juga berjaya insya-Allah. Amin ya Rabb ya Rabbal alamin. Amin. Yang tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Saya rasa cukup kata tu. No? Boleh lah kot sikit-sikit kan. Tuan-tuan ambil satu dua ilmu balik kan. Hak mana hak melawak-melawak tadi tu salah duk ambil. Kan lagi hak tu dia balik cerita dia tahu ustaz tu lawak syuk. Hang dengar tang lawak ya. Tang ilmu hang
tak dengar ke? Dia kata ada, aku tang ilmu kulina, dia tang lawak aku makin. Ada juga kan jenis kutu kayu macam ni. Kan Allah Rabbi. Baik, cukup dekat tu nah, minta maaf banyak tuan sekalian. Padanlah dengan main lambat ni kan. Padan dengan main lambat. Terima kasih banyak sebab tuan-tuan memberikan kepercayaan kepada saya untuk sama-sama dengan tuan-tuan sekalian insya-Allah. Jadi untuk merealisasikan niat jawatan kuasa surau ni tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan ramai, esok subuh belum tentu ramai macam ni kan. Cerita ada lagu tu kan, betul tak? Yang tu hakikat dia kan, samalah tak mana pun. Tapi dalam tak ramai macam ni pun takkan tak ada satu dua orang yang hak boleh lekat ke surau kan. Baik, dalam ramai-ramai ni tuan-tuan sekalian, sokonglah jawatan kuasa surau kita ni. Sokonglah surau kita ni. Kan, bagilah idea kepada mereka apa program yang kita nak buat untuk kita nak mengimarahkan lagi surau kita. Tuan-tuan pegang satu benda aja. Kalau di tempat kita ni berlaku kecurian banyak, kalau di tempat kita ni berlaku pergaduhan banyak, kalau di tempat kita ni berlaku sosial yang cukup banyak, maknanya apa? Allah Ta'ala mencabut barakah di kawasan kita. Macam mana nak bagi barakah ni Ustaz? Macam mana nak bagi? Satu benda tuan-tuan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Tuhan kata apa? Satu, kalaulah satu kampung tu Tuhan kata, kalaulah satu tempat tu Tuhan kata, kalaulah satu taman tu Tuhan kata, amanu wattaqau, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, kami akan buka kepada mereka alaihim barakah, keberkatan yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi. Ini barakah ni kita mau. Barakah ni macam mana tuan-tuan sekalian? Orang duk boleh jadi berdamai di antara satu sama lain. Itu barakah. Barakah ni apa tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan tinggal kunci motor di motor pun 3 hari 4 hari pun tak hilang benda tu. Tak pun ada orang pergi ambil, pergi cari ni, haji, kunci motor haji ni. Oh ya ke kunci motor saya? Terima kasih banyak. Lah ada dia bagi kunci motor, tengok-tengok motor tak ada. Kan? Ada ni tadi kunci motor saya jumpa tadi. Motor tak tahu apa mana. Hak tu ada. Maknanya apa tuan sekalian? Keberkatan Tuhan cabut. So kita nak buat macam mana Ustaz lah ni? Tuan-tuan dah ada surau. Tuan-tuan dah duduk sekali dah ni. So kita nak buat apa? Dua benda ni kita perlu pupuk dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat kita. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Macam mana cara nak beriman kepada Allah? Dengan ilmu, iaitulah majlis-majlis ilmu ni. Tuan-tuan mai, tuan-tuan sekalian, mai. Kami dengar satu dua benda kita balik rumah dan kita sampaikan kepada masyarakat kita di rumah. Macam ni Haji dia buat Sibrah channel. Lepas tu ni daripada sini kan ni? Hak ni, tuan. Jadi hak ni sebarkan kepada orang. Kita tak tahu hidayah, kita tak tahu. Kemungkinan orang hak terlihat satu dua tu tengok-tengok, Allahu Akbar. Aku tengok surau ni aku lama dah tak pergi. Mungkin hidayah ni kita tak tahu Tuhan nak bagi macam mana tuan-tuan sekalian. Ada orang yang lama tak pernah lagu nak lajak pula dah ni. Kan? Kan? Lagu nak lajak pula. Tak boleh takat tu lah kot. Kan kita tarik handbrake takat tu lah. Kan? Kan payah lagi kalau bagi semua ni tak tahu nak main apa pula lepas ni kan. Kan? Ada orang yang Allah Taala bagi lama kepada dia. Semayang apa tak pernah, puasa apa tak pernah. Mungkin dia tengok, ya Allah, mari kita nak tahu tuan sekalian, tengok ada live ni. Dia kata karut dah aku ni, dia kata aku karut dah. Nampak tuan sekalian, tengok isu ada semayang subuh. Dia main hidayah Tuhan nak bagi. Siapa sangka benda tu tuan sekalian? Ada orang yang walaupun dia duduk dekat dengan surau, duduk dengar azan selalu, tapi Allah Ta'ala tak bagi hidayah kat dia. Sampai Tok Bilal azan ni, Tok Bilal ni mati lama mana lah. Kawan tak pernah main pergi surau. Ada orang macam tu. Tak pernah. Dia kata betul duduk semang di kedai kopi, dia kata aku tak dengar langsung subuh, dia kata azan ni, dia kata tak dengar hang lena. Tuan-tuan, ada orang yang tak dengar tapi dia boleh main cari. Ada, tuan-tuan. Ini kata hidayah ni. Macam mana saya boleh duduk penaga, boleh main berjumpa dengan tuan-tuan. Ini hidayah Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala mempertemukan saya. Saya pun tadi kira nak berbayar, aku duduk pusing 3-4 kali dalam tu taman surau. Kan? Yang weh duduk kata sampai dah. Kira duduk maki, duduk kira sampai. Aku surau taman lah. Kan? Tapi hidayah Tuhan nak bagi bertemu. Alhamdulillah, saya duduk dengan tuan-tuan sekalian. Kan itu. Allahu Rabbi Tabarakallah. Jadi, usaha kita yang paling penting. Soal orang nak mai tak mai ke surau je, jawatan kuasa nak mai tak mai, yang tu bukan hak kita. Yang penting orang bagi duit kat kita, kita guna ini untuk semua. Maknanya kita guna surau ni untuk semua. Kita buat program untuk semua orang. Orang nak mai tak mai, yang tu bukan hak kita. Tuhan tak tanya kita.
Tuhan tak tanya ni, hang pegang jawatan kuasa surau ni, berapa orang duk mai? Tuhan tak tanya lagu tu. Tuhan kata, hang buat tak buat kerja? Tuhan akan tanya macam tu. Yang tu soalan dia tuan-tuan yang akan kita jawab. Sekurang-kurangnya jawatan kuasa surau ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tuan-tuan, ni dengar semua ke ni? Dengar. Kemai. Selagi dia bertahan kereta saya, tuan-tuan tak tolong mampus saya. Kan duk angkat tangan babai gitu, Ustaz. Kami balik dulu, Ustaz. Orang pakai duk tahan kereta mampus saya kata. Oh, tadi deras sangat, Ustaz, duk balun kami lah apa semua. Kan? Betul datang kuasa pakat lari pergi balik habis. Kan? Siapa suruh Ustaz mai bawa mertun duk katuk depa? Ustaz jawab sendiri, hang mampus saya. Kan? Jangan buat pasal aku tu. Tak apalah, biar pilah nak orang kata apa pun. Yang penting betul sekalian, Allah Taala akan bertanya ketika mana orang buat program pakat tahu tapi tak mai. Tuhan tanya, pasal apa hang tak mai? Tuhan tanya yang tu ya. Oh, tak boleh Tuhan, saya sibuk lah apa semua. Awak jawatan kuasa tak sibuk kah? Ni tuan-tuan nak mai tak sibuk kah tuan-tuan dengan bawa anak-anak apa lagi, tak sibuk kah? Tuan-tuan pun ada masalah masing-masing, tuan-tuan pun ada sakit dan sebagainya, tapi tuan-tuan boleh mai, betul tak betul? Pasal apa bulan puasa duk boleh yung, semua pakat mai, tak larat pun boleh duk mai. Tapi habis-habis bulan puasa, huyuk tak larat pun. Dia jadi serupa dengan hantu dan cerita Piramli, hantu trompet ke apa kan tu. Tak tahu huyuk pasal mana. Dia keluar main macam-macam tuan-tuan. Kasang pula. Yang tu yang masalah ni. Itu masalah. Boleh faham tuan sekalian? Ya Allah, bulan puasa main kesian kat Tok Imam. Tok Imam tu semayang di Pencok ni. Penuh bulan puasa ni main tak tahu main daripada mana ni. Rupa duk tengok mana punya main ni. Orang Sabah kah dah tak? Duk sebelah surau dah. Sebelah surau yang kau orang Sabah punya tu main. Ya Allah. Pasal apa boleh main waktu tu? Pasal bala tak boleh main. Loh, kalau kabut sibuk dengan kerja. Awak bulan puasa, apa nama kerajaan bagi kita cuti sebulan kan tuan sekalian? Tak ada kerja serupa tu ya. Tapi boleh main. Betul tak betul? Tapi pasal apa tak boleh main waktu-waktu yang macam ni? Tuan-tuan, jawab kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak yang tu ya. Jadi jawatan kuasa masjid pun suruh fikir apa dah. Jawatan kuasa surau kita buat kerja ya, kita buat program. Ramai tak ramai hamba punya pasal yang tu, itu bukan hak kita. Yang tu adalah hak Allah Taala nak bagi ramai ataupun tidak. Kalau Tuhan jentik hati kita nak bagi hidayah, depa akan mai. Tuan sekalian, kalau Tuhan tak bagi hidayah, jangan kita putus asa. Kita buat kerja ya. Tak ada buat, tak ada apa Ustaz, orang pun tak main apa semua tu, kami tak buat apa, tak boleh, kena buat terus tuan sekalian, buat terus. Yang ni lah, kalau kita buat, Allah Ta'ala akan buat turun barakah daripada langit, daripada bumi akan dikeluarkan barakah itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dapat tu, insya-Allah kita akan jadi satu tempat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, tempat yang baik yang akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dekat tu. Boleh nah? Tahan ni berhenti semua ni. Tak mau dah. Tuan-tuan jangan duk gelak lebih ni. Saya gelak lebih demi satu syekh tu macam dia pergi pukul sebelah jahanam saya. Kan? Okey, kita berhenti dekat tu. Saya harap menepatilah tajuk apa yang telah diberikan oleh ayanda tadi ni. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan sekalian di atas perhatian yang tuan-tuan berikan. Saya tengok tuan-tuan ceramah macam ni tak mangkit seorang pun tu. Oh, kemas tu. Perasankah kencing teh kapek ni lah apakah? Jangan buat pasal tak mengkir dengan sejuk. Tuan-tuan betul sejuk lah. Saya sejuk dah tengok ni kan ni. Tuan-tuan tak puasa pun nampak steady tu macam ya kan. Bagi tuan-tuan bagi. Baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sekalian, saya lagi lepas Isya. Lepas Isya kita buat tahlil ringkas sikit. Okey? Habis-habis Isya saya tulis kali dan kita buat tahlil ringkas. Baik baik. Cukup kita tu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.